Kita nak membicarakan apa khabar ni Muhammad Khalil, Mat Khalil, Saudara Samsul Anwar. Sudah berakhir derita. Man JB. JB dia tu. Kadang-kadang macam kat Tokyo ni. Dia ada suara LRT lalu. Macam kalau kita tengok ini apa filem tu. Rocky. Ya, Saudara Mat Razi, Saudara Amir Dollah, Pak Jah, Hosman Noor. Apa khabar Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali? Kelantan Hari ini saya dapat membuat laporan tentang ini COVID-19. Puan Fatimah. Ya, Okey. Datuk boleh tengok juga Datuk. Ada. So, Datuk pun ada sana juga ya. Ada. Ya. Jadi malam ni berjalan serentak malam ni. Ya. Saya tak dapat membeli laporan COVID-19. Tak ada pula e-commerce. Cuma yang saya dapat e-commerce, jom sate. Jangan lupa, sedapnya tadi makan Datuk. Tadi saya makan nasi goreng sama nasi sate kambing. Wow. Kau Pablo, kau diam sikit. Badan kau gemuk aja kau makan sate aja ni. Sama dengan Nana, Mono, Hashim alias yang Melaka ni. Saudara Kopral Darus, Putra Syarul, Syahril, Samna, Yushbi, Dahli Syam. Okey. Alright. Ya, Tok. Ya. Silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita besok dan lusa akan ada perhimpunan agung UMNO. So malam ni kita banyak berkisar pada PAU lah. Yalah, gini Pablo, saya bila sebut Perhimpunan Agung UMNO, saya amat bersimpati dengan Datuk Lokman. Sepatutnya malam ini beliau berkampung bersama teman-temannya, bersama kawan-kawan, rakan-rakan yang datang daripada seluruh negara ya. Tapi apakan daya, Datuk Lokman sebab itu ada pelayar tadi dia tanya, Datuk, bilakah laginya Datuk nak menyertai kembali dalam UMNO? Jawab Datuk sekejap Datuk untuk pelayar-pelayar saya, kesian dong. Kita dah merayu 7 kali. 7 kali Dok ya. Kita doakan semoga pintu hati MT dibuka selepas Perhimpunan Agung ni. Ya. Dan semoga Perhimpunan Agung ini berjalan dengan lancar. Ya. Dan UMNO dapat diselamatkan daripada dinodai oleh musuh-musuh UMNO. InsyaAllah. Ya Pablo. Okey, hari ni saya nak tujukan soalan pada Datuk Lokman dulu Sila. Itu saya tanya Datuk. Saya ni saya nak start pada Datuk Lokman dulu Ya. Datuk. Okey, pada hemat Datuk UMNO ini betul ke boleh balik jadi peneraju kerajaan seperti dulu Datuk? Atau ia hanya satu fantasi ataupun seperti seteru mereka yang lain? Tak komen sikit Datuk. 1000%. 100% lagi. 1000%. Saya yakin setelah rakyat menilai prestasi Barisan Nasional 61 tahun, khususnya 9 tahun di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, rakyat dah dapat menilai prestasi Pakatan Harapan yang janji tak serupa bikin. Ya, Dok. Janji, tapi tak ditunaikan janji. Lebih parah lagi, apa yang dah diberi oleh Datuk Seri Najib sebelum ni, satu persatu mereka rampas. Dan mereka bicara soal Najib perompak, Najib penyamun, macam-macam. Tak habis-habis. Mereka sebut pasal Datuk Najib. Tetapi hakikat dia, yang merompak inilah yang telah memberikan banyak faedah kepada rakyat. Khususnya the B40, M40. Malah the top 20 pun tak pernah rasa seteruk seperti mana yang mereka hadapi hari ini. T20 pun Dok. T20, the top 20. Dan kita lihat, saya yakin bahawa mereka ni semua sudah pun sedar. Kan? Macam mana pemerintahan di bawah Pakatan Harapan 22 bulan ekonomi rosak, hancur lebuh. Hubungan diplomatik jahanam, bursa saham Kuala Lumpur merudum, kita punya nilai ringgit jatuh, dan lebih parah di zaman Muhyiddin Yassin 13 bulan nak cari makan pun tak boleh. Nak hidangkan makanan untuk anak-anak di rumah, ada sektor dibenarkan bekerja, ada sektor tak dibenarkan bekerja. Dia pula jadi Tuhan menentukan siapa yang boleh keluar cari makan. Astaghfirullahalazim. Jadi saya begitu yakin dengan prestasi kita sebelum ni. Hari ini ramai dah sedar, ramai dah tahu fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Barisan Nasional itu kebanyakannya tidak benar sama sekali. Saya yakin hari ini masyarakat berbilang kaum, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, mereka semua sudah bersedia dan tak sabar-sabar mahu memangkah balik Barisan Nasional. InsyaAllah. Okey, macam mana Datuk Ijaz? Komen sikit. Saya memang yakin. Saya yakin asalkan Datuk Lokman dia yakin 1000%. Saya yakin kita boleh kembali asalkan
kepimpinan calon-calon yang dikemukakan mestilah calon-calon pertama muka-muka baru, calon yang bersih, yang tidak dilihat bersama-sama mereka yang melompat katak, mereka yang bersekongkol dengan pimpinan yang ada sekarang ini. Rakyat memang tidak dapat menerima walaupun mereka itu bergelar sebagai menteri dan sebagainya. Dan kedudukan mereka tidak menjamin untuk menang pilihan raya. So bagi saya kalau UMNO dapat menurunkan calon-calon yang berwawasan, calon-calon muda yang mempunyai latar belakang yang baik, saya yakin bahawa tidak ada masalah untuk UMNO Barisan Nasional kembali ke anjung kuasa di Putrajaya. InsyaAllah. InsyaAllah, okey. Ya. Okey, soalan saya seterusnya, Dato'. Ya. Untuk menjadi peneraju di negara ini, Dato', Ya. UMNO perlu menjadi pakatan strategik seperti masa-masa yang lalu. Adakah UMNO yakin dengan ahli-ahli PN yang lalu yang sedangkan mereka ada yang dah berkiblatkan bersatu? Minta komen sikit, Dato'. You tanya saya atau Datuk Lokman? Tak, saya Kalau tanya dengan saya melihat, memang saya dah cakap 2-3 kali, untuk pilihan raya kali ini, memanglah bagi sesebuah parti, singular parti, sukar untuk menubuhkan kerajaan. Tetapi dengan jantuman, kita ada Barisan Nasional. Dan macam mana Datuk Lokman kata tadi, pengundi-pengundi bukan Melayu pun dah mula nak make a comeback to the Barisan Nasional. Saya rasa tak ada masalah. Cumanya performance daripada teman-teman kita dalam MCA, MIC dan PPRS harus. Yang ini soal di Sarawak tu dia akan ikut, Datuk, ya. Dan saya melihat kalau saya cuba kaji balik daripada tahun 1969, selepas kita mengalami kekalahan yang sukar untuk menubuhkan kerajaan. Di Pulau Pinang kita kalah, di Kelantan kita kalah, di Terengganu kita kalah, di Selangor tak boleh tubuh kerajaan, di Perak tak boleh tubuh kerajaan, di Negeri Sembilan goyah dan sebagainya. Selepas itu almarhum Tun Razak mewujudkan Barisan Nasional. Itu merupakan sebagai satu yang dipanggilkan new format yang baru, mewujudkan Barisan Nasional, gerakan yang begitu menentang UMNO Perikatan Barisan Nasional at that matter of time bercantum wujud dalam Barisan Nasional dan kita menang besar. Tak ada masalah. Bagai seperti yang saya katakan, pengundi-pengundi bukan Melayu khususnya mereka keturunan Cina, mereka nak akan 3 je jaminan. Mereka boleh cari makan, anak-anak boleh sekolah, ada tempat belajar sekolah dan ada keselamatan. Keselamatan maksudnya tidak ada perbalahan, tidak ada pergaduhan dan pihak keselamatan menjamin keselamatan. Tapi kalau pihak keselamatan tak dapat menjamin keselamatan, dia orang tak nak bersama dengan kita. Kalau sekolah berisu pelajaran dijadikan sebagai polemik politik, juga akan menjadi masalah. Dan kalau mereka pun tak boleh cari makan, moment mereka tak boleh dapat cari makan, cari kehidupan, tak ada pekerjaan, mereka tak akan bersama dengan kita. Tapi sekarang ni macam mana kata Datuk Lokman Adam tadi, bahawa selama 22 bulan mereka hilang pendapatan. Kedai-kedai almost banyak yang ditutup. Kemudian begitu juga ini kerajaan hari ini dah masuk dah 13-14 bulan masih lagi tak bermaya. Pasar-pasar tak bermaya, supermarket tak bermaya. Malahan kalau saudara pergi ke pusat-pusat membeli belah, kosong, sepi sesepi-sepinya. Saya rasa hari ini di lain kita tempat Datuk Meniaga ni lebih baik lagi, Dok. Hai ramai. Sila tanya Datuk Lokman, apa pandangan Datuk Lokman? PAU. Okay, Datuk, apa pandangan Datuk berada? Tentang kata UMNO punya pakatan strategik ni. Orang pun dah lari daripada kita. Masa ni. dia macam ni. Kita dulu ada 14 parti komponen Barisan Nasional. Daripada 14 parti komponen Barisan Nasional, kita kena sedar bahawa kita ada 2 rakan karib. Satu MCA, satu MIC, yang tidak meninggalkan kita ketika kita berada dalam kesusahan. Betul. Tewas. Ya. Jadi macam mana sekalipun, kita jangan lupa teman ketika susah. Ya. Teman ketika kita menang, Ramai. jangan pening kepala. Ramai. Lepas ni bila kita menang balik ni, kau percayalah cakap aku, dia orang ni semua akan datang. Betul. Tak ada masalah. Begitu juga dengan PBRS. PBRS sudah pun bersama dengan kita. Sekarang ada 4 parti komponen. Jadi saya begitu yakin bahawa rakyat juga menilai. Rakyat juga menilai pasukan mana yang bersama dengan kita ketika payah jerih. Pasukan mana yang jadi tali barut yang meninggalkan kita. Betul.
tidak ada kesetiaan macam gerakan, kan? Ini parti yang kita akan luputkan dalam pilihan raya yang akan datang. Biar dia jadi tak gerak dan tak boleh cek makan. Nama pun nama parti gerakan. Kan? Tak ada kesetiaan langsung. Jadi itu sebabnya hari ini kita kena pastikan bahawa UMNO juga kena bantu rakan-rakan komponen baik MIC, MCA selagi mana mereka setia bersama dengan kita. Kan? Kalau misalnya sekat jalan mereka mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM, silakan. Tak ada masalah. Kan? Kita jangan terlalu bimbang. Betul. Kerana percayalah cakap saya, hari ini apa yang perlu BN buat hanya memastikan di dalam BN ini kena ada parti yang multiracial. Mesti ada satu parti yang multiracial. Dan jangan lupa, ada ramai lagi parti Cina yang nak bersama dengan kita. Contohnya parti Cinta Sayang, walaupun dia multiracial. Tapi masih dengan kita tu. Mereka belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Mereka BN friendly. BN kita friendly. juga ada Makal Sakti. NUJP. Kita ada banyak parti-parti yang BN friendly yang nak bersama dengan kita, tetapi sehingga hari ini tidak boleh nak bersama kerana di dalam Barisan Nasional kita nak buat sesuatu keputusan ianya perlu dibuat secara konsensus. Betul. Konsensus ni maksud dia kalau katalah ada sebuah parti India nak masuk, contohnya Makal Sakti. Kalau MIC tak setuju, tak boleh masuk. Betul. Itu sebab betul. status dia hanya BN friendly. Dia tak dapat masuk dalam BN lagi. Betul. Kan? Jadi bagi saya peraturan-peraturan sebegini mungkin perlu dilihat semula. Perlu diperbincangkan. Kalau misalnya lebih banyak pihak yang masuk menyertai Barisan Nasional, sudah pastilah kekuatan kita bertambah. Tetapi kena lihat juga sejauh mana kualiti mereka yang nak menyertai kita. Betul. Kita tak boleh open pada semua orang masuk. Dekat-dekat pilihan raya, diorang ni ditawarkan dengan pelbagai bentuk tawaran dan pelbagai bentuk jawatan dan sebagainya. Akhirnya mereka menggunakan strategi parti-parti komponen BN meninggalkan BN untuk memburukkan kita. Betul. Itu sebabnya sebarang tindakan yang kita nak buat, kita perlu teliti betul-betul. Kita perlu tapis sebelum kita menerima mana-mana parti komponen baru, sebelum kita menerima rakan-rakan yang sudah selama hari ini bersama dengan kita. Sebelum kita membuat keputusan meninggalkan PPBM, kita memang kena kaji dengan seteliti mungkin. Betul. Tapi buat PPBM ni tak ada masalah. Sebab tak perlu nak kaji panjang. Sebab terlalu banyak bukti mereka ni menindas kita, mereka tidak berlaku adil ketika pengagihan kerusi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, pengagihan kerusi menteri, kualiti kementerian yang diberikan kepada menteri-menteri UMNO, banyak lagi. Kemudian mereka mainkan kita dalam pilihan raya negeri Sabah, mereka tikam belakang kita. Betul. So berdasarkan apa yang mereka lakukan ini, tidak ada sebab untuk kita meneruskan kerjasama dengan PPBM. Dan kita serahkan kepada parti-parti komponen, 3 parti komponen BN ni, iaitu MCA, MIC dan PBRS. Kalau mereka selesa bersama dengan kita, alhamdulillah. Tetapi setakat hari ini, setahu saya, Datuk Seri Wei Ka Siong sudah mengatakan bahawa mereka akan kekal bersama dengan BN. Tan Sri Vicky pun dengar cerita pun begitu. Alhamdulillah. Dan begitu juga dengan PBRS. Jadi bagi saya, kita jangan bangkitkan persoalan bolehkah kita mempercayai mereka. If we want to be together, we got to trust our partners. Betul. We got to trust our partners dan kita kena bantu mereka untuk menang. Tapi kalau mereka kong kali kong, tidak ada kesetiaan. Kalau mereka tarik diri saat akhir, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kursi-kursi yang mereka selama hari ini bertanding, kita boleh tambahkan lagi. Ambil alih. Okey, Datuk, soalan kepada Datuk sekali lagi, Datuk. Bagaimana UMNO hendak menerangi kanser-kanser yang wujud di dalam UMNO? Okey, apakah Perhimpunan Agung UMNO kali ini akan menjadi hari-hari terakhir mereka di dalam UMNO ataupun mereka akan menjadi lebih kuat lagi, Datuk?
Minta komen sikit Datuk. Tanya dengan Datuk Ijaz. Saya melihat bahawa ahli-ahli UMNO yang menjadi parasit, yang menjadi sebagai bukan lalang, dia parasit tau. Mereka ni sebagai calon untuk jadi katak. Mereka ini saya rasa tidak ada tempat. Mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk bertanding. Dan saya rasa rakyat pun kalau diturunkan mereka bertanding, rakyat tak boleh terima. Saya tak nampak rakyat boleh menerima mereka untuk menjadi calon, untuk memenangkan kursi-kursi yang dipertandingkan. Tapi kalau calon-calon muka baru, tak ada masalah. Saya tak ada masalah, saya tak nampak benda begitu. Sebab saya tengok, dalam kiriman saya, Yuan Kasim datang, Aizah Ibrahim, dia hantar ni. Dia kata, dah tak boleh dah sangat dah sekarang ni. Kerana kehidupan rakyat begitu susah dok. Dia kiriman ini. Aizah Ibrahim, Yuan Kasim, dia kata rakyat terlalu tertekan sekarang ni. Cuma, apakah Kerajaan Perikatan Nasional mahu mengadakan pilihan raya umum? Itu saja persoalan saya. Kalau buat sekarang ni, rakyat memang dia tertunggu dengan tidak sama-sama lagi. Ya Dok, sila Dok jawab ni soalan Pablo tadi. Ya, apa Pablo? Bagaimana UMNO nak menangi kanser-kanser ni yang ada wujud dalam UMNO ni? Apakah PAU ini akan jadi hari raya mereka ataupun mereka akan menjadi lebih kuat lagi Datuk? Saya yakin bahawa dalam Perhimpunan Agung UMNO ni, perwakilan akan memberikan mandat untuk parti memutuskan kerjasama dengan PPBM. Ini pertama. Kedua, saya juga yakin bahawa perwakilan juga mahukan sesuatu yang drastik dilakukan oleh kepimpinan UMNO untuk menyelamatkan UMNO. Hari ini kita dah buat keputusan di peringkat MKT untuk tidak bekerjasama dengan PPBM. Tapi malangnya sehingga hari ini menteri-menteri kita masih berkhidmat di bawah Muhyiddin Yassin, Timbalan Menteri, urusi JLC. Jadi saya menjangkakan pada hari Ahad ni ketika mereka bersidang, saya yakin bahawa pasti akhirnya jurucakap ini akan meminta supaya UMNO, mereka-mereka yang berada di dalam kerajaan hari ini meninggalkan kerajaan segera. Dan saya yakin sebaik saja perwakilan memberi mandat kepada Presiden untuk memutuskan hubungan dengan PPBM, Presiden sudah ada mandat daripada ahli, daripada perwakilan, daripada akar umbi. Maka Presiden boleh melakukan tindakan yang lebih drastik. Contohnya, memberi tempoh 1 minggu ataupun 1 bulan untuk semua menteri dan timbalan menteri termasuk Pengurusi JLC meletakkan jawatan dan meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan yang ketiga, bagi mereka yang ingkar, maka mereka mengingkari keputusan Perhimpunan Agung UMNO. So, bagi mereka yang ingkar ini, Presiden ada hak untuk mengumumkan bahawa mereka-mereka yang ingkar ini tidak akan sesekali dicalonkan sebagai calon pilihan raya mewakili Barisan Nasional. Dan yang keempat, ada beberapa individu yang saya lihat tidak ada pilihan. Mereka ni bukan setakat gunting dalam lipatan, bukan setakat musang berbulu ayam, tetapi mereka ni macam anak-anak yang sedang mereputkan rumah kita. Jadi untuk beberapa orang, saya cakap straight je lah. Sila. Orang macam Anak Musa, Khairi Jamaluddin, Isyamuddin Tun Hussein, Syahidan Kasim. Orang macam ni kita kena buat keputusan yang lebih tegas. Kalau perlu dipecat mereka ni, pecatlah. Kerana saya bimbang, takut mereka ni digunakan oleh musuh kita. Hari ni kita pun tahu bahawa ancaman nak membubarkan UMNO ni dah lama ada. Dah lama ada. Tapi sekiranya UMNO dibubarkan dalam keadaan Presiden kita berhadapan dengan kes mahkamah yang bila-bila masa boleh dijatuhkan hukuman bersalah. Dato' Najib pun sudah pun melalui proses peringkat pertama.
dia dapati bersalah, Ya. maka saya bimbang takut nanti bila parti diharamkan, sekiranya ada usaha di kalangan pimpinan sedia ada ini Ya. untuk menubuhkan parti baru, mereka yang 4 orang ini juga Ya. akan menubuhkan parti baru, akan menubuhkan UMNO baru. Dan dari segi kita pun tahu bahawa Kementerian Dalam Negeri di bawah pengaruh mereka, Ya. di bawah kekuasaan mereka, maka peluang mereka untuk mendapat hak bagi membuka UMNO baru ini lebih cerah berbanding dengan contohnya Presiden Datuk Seri Najib yang sekarang ini sudah mereka jatuhkan hukuman. Ya. Dan Datuk Zahid pun saya rasa walaupun dia yakin kes dia boleh lepas, tetapi saya tak nampak bahawa dia akan diberikan keadilan di dalam sistem kehakiman negara kita sekarang ni. Ya. Jadi mereka boleh gunakan kes-kes di mahkamah ini untuk tidak membenarkan kepimpinan yang sedia ada ini untuk menubuhkan parti baru bagi menggantikan UMNO yang mungkin bila-bila masa dibubarkan oleh pihak kerajaan hari ini. Ya. Ini penting. Itu. Okey, Datuk. Ya. Berkaitan kanser-kanser ni, Datuk. Ya. Mereka punya kuasa, mereka punya duit. Everything they can buy. Sekarang pun mereka tengah tabur duit ni. Ya, Ya. Ya. Apa akan jadi pada hari Ahad ni? Andai kata benda ni berlaku. Saya ingat begini aja lah. You tabur duit macam mana pun. Warga UMNO ni, Datuk Lokman tahu. Sebab beliau bekas ahli majlis tinggi UMNO. Orang UMNO ni dia ada pegangan. Kalau untuk menjual maruah parti dia takkan buat. Betul. Buatlah macam mana pun. Bolehlah you boleh tabur duit lah. Macam mana apa yang berlaku 4 malam 5 malam lepas mereka berjumpa dengan ketua-ketua wanita apa semua. Oh, duit dia ambil tapi wanita kata minta maaf lah. Betul. Apa kata ketua-ketua puteri? Puteri kata no way. No way. Jadi itu semangat anak muda yang ada, mereka tidak akan bersekongkol, mereka tak akan bersama. Ya. Jadi bagi saya kau tabur duit macam mana? Memanglah skim Dia of bukan anak muda je. Ya ya. Sesiapa yang berdarah UMNO ni, Ya ya. kalau mereka masih lagi roh perjuangan UMNO ni berada dalam jiwa mereka, Ya. mereka tidak akan sesekali menggadaikan masa depan parti kita ni Ya. semata-mata kerana wang ringgit. Betul. Ya, saya setuju. Ya. Okay, soalan saya yang seterusnya, Datuk. Ya. Okey, PAU kali ini merupakan penentuan legitimasi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah perwakilan akan menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin? Ya, sebenarnya saya melihat Perhimpunan Agung UMNO kali ini adalah perhimpunan UMNO yang agak penting. Sebab ini merupakan pengesahan ataupun penolakan dari segi legitimasi. Legitimasi ini keabsahan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kerana kalau keputusan perwakilan sama ada pemuda, puteri, wanita dan perwakilan sebuah suara meminta supaya ditarik sokongan, bermakna untunglah. Dengan sendirinya tidak ada legitimate secara total, buat macam mana pun. Legitimasi ini terpulang kepada jumlah. Ya. Dan sekarang ni pun jumlah mereka tak banyak. Cuma dengan syarat lah. Ya. Cuma dengan syarat bukan dengan keputusan MT yang lepas. Ya. Sebab keputusan MT yang lepas hanya memutuskan kerjasama dengan PPBM ketika pilihan raya. Ya. 15. Tetapi kekal di dalam kerajaan sehingga PRU 15. Itu MT. Maknanya memberi nyawa. Ya. So kita mengharapkan satu perubahan drastik dilakukan Ya. oleh Akak Umbi. Ya. Tak boleh ikut keputusan yang dah dibuat ni. Kita minta supaya Akak Umbi mendesak supaya satu perubahan drastik diambil dengan meninggalkan dengan memaksa ke semua 43 parti ahli-ahli MP Parti Komponen Barisan Nasional untuk meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional dan menghentikan sokongan pada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini penting. Ya. Kalau ini dapat diluluskan pada hari Ahad ni, maka MP-MP kita tidak ada pilihan. Dan kalau secara en blok 43 MP ni menarik diri keluar daripada Perikatan Nasional, Habis. maka ke bawah duli tuanku pun Ya. sudah tidak boleh lagi memberikan perlindungan kepada Muhyiddin Yassin. Ini dalam bahasa yang
mudah orang faham lah. Saya begini, saya bukanlah kata perlindungan. Sebab dulu yang Maulid Tuan Agong, sebab beliau melihat, baginda melihat berapa ramai jumlah. Jadi kalaulah semua ahli-ahli UMNO, tak banyak pun, kalau 20 orang pun tarik diri pun, tentulah tuanku akan fikir bahawa klausa yang ada dalam perlembagaan perkara 43 itu sudah tidak terpakai, kerana dulu yang Maulid Tuan Agong melantik seseorang yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli dewan, sokongan majoriti. Yang ini tidak ada, jangan dengan sendirinya tak ada lah dah. Datuk. Itu yang saya punya pandangan saya tu. Legitimacy. Sebenarnya kalau dikira dari segi legitimasi, kerajaan ini seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Zahid, Tengku Razali tidak pernah menyokong untuk Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Maknanya hanya 113 saja yang menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Satu meninggal dunia. Iaitu ahli Parlimen Greek. Kan? Maknanya dah tinggal 112. Satu lagi YB Ahmad Jazlan sudah pun menarik diri. Macam dah tinggal 111. YB Nazri dah tinggal 110. Betul tak? Maknanya hari ni pembangkang ni lebih ramai berbanding dengan kerajaan. Itu belum kira Datuk Zahid lagi, belum kira Datuk Najib lagi, belum kira ramai lagi. Jadi dalam erti kata lain, hakikat dan realitinya memang Muhyiddin ni sudah hilang majoriti ketika dia memohon ataupun menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Cuma mungkin masa tu tak berapa nak nampak agaknya. Lebih kurang mata macam Ahmed Bador. Betul tak? Maka terdeklarlah darurat ini. Tetapi kalau 43 orang tak nampak lagi, kan? Tak tahulah. Ya, Pablo. Okey, seterusnya saya tanya Datuk pula Okey, Ketua Penerangan PAS Saudara Kamurul Zaman berkata, kenapalah UMNO nak tinggalkan PN dan bersatu setelah lama berkawan? Boleh komen sikit Datuk? Ini saya nak cakap terus terang lah. Saya ingat Saudara Kamurul Zaman ni sebagai Ketua Penerangan PAS ni tak cukup terang. Dan dia tak pernah faham tentang politik. Dia jadi ketua penerangan, dia boleh bercakap saja sebab kerana sejak bila UMNO baik dengan PBM? Kerana sejak awal Parti Perubatan Bersatu ditubuhkan nak bunuh UMNO. Satu benda yang tidak mungkin. Cuma UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong pembentukan kerajaan apabila kerajaan itu runtuh. Itu sahaja. Dan saya nak tanya, sejak bila pula ahli-ahli UMNO, sama ada presidennya, timbalan presiden ke, naib presiden ke, ketua pemuda, kita mempersoalkan PAS kenapa tidak berbaik dengan PAN? Parti Amanah. Tak pernah pun. Jadi rumah tangga dia orang lah, kenapa nak kacau rumah tangga kita? Kita memang tak boleh. Tidak ada satu perkara yang boleh. Sebab kita, luka yang dialami oleh warga UMNO terhadap percaturan politik Parti Perubatan Bersatu ini teramat mendalam dan teramat pedih. Jadi kalau dia nak mempersoalkan kenapa, saya kata memanglah betul dalam kerajaan, bagi mereka yang duduk dalam kerajaan. Tetapi ahli-ahli UMNO sendiri pun menuntut supaya ditarik sokongan dah berbulan. Bukan satu hari. Ini bukan mana dah lama bersama, mestilah jangan tinggalkan. Sejak bila kita bersama dengan PBBM? Tak ada. Jangan nafikan benda ni. Malahan UMNO kekal. Sebab itu, waktu nak tubuh kerajaan, Presiden UMNO dah kata, Datuk Lokman, saya ingat you masih lagi majlis tinggi masa tu tak? Presiden dah kata bahawa kita ni menyokong bukan UMNO, bukan ahli UMNO, bukan warga UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO menyokong pembentukan kerajaan demi nak menyelamatkan negara yang berada dalam kucak kacir waktu itu. Jadi apabila dinamakan Tan Sri Muhyiddin, okeylah kita nak selamatkan. Dan sebab itu Presiden kita tak pernah nak katakan bahawa kita nak bersama-sama dalam kerajaan. Cuma bertambah pedih lagi, setelah tubuh kerajaan, dia tubuh pula parti politik, dia tarik peringkat awal permulaannya, memang bertambah-tambah lagi sedih kita apabila dia mewujudkan Perikatan Nasional, dia tarik MIC. Nasib baik Presiden MIC sedar. Dia tak tahulah sama ada gelentong je ke apa ke MIC, dia kata UMNO bersama. Akhirnya MIC waktu itu join penubuhan Perikatan Nasional bersama-sama dengan PAS. Jadi tapi bagaimanapun MIC sedar diri, maka MIC tarik diri menyertai kekal dalam Barisan Nasional. Dalam konteks ini saya nak bagi tahu pada Saudara Kamurul Zaman, fahamilah isu itu.
Jangan lontarkan sebarangan statement seolah-olah kita ni tak kenal. Kita kenal siapa sahabat. Kita kenal siapa sahabat. Sebenarnya Kamaruzaman tu sendiri pun dia bukannya orang baru dalam politik. Ya. Ha. So janganlah tanya soalan yang tak apa cerdik macam ni. Kan? Okey. Ya. Sebab kalau dia tanya kita soalan macam ni, Ya. kan? Kita pun boleh tanya dengan dia, kan? Takkan dia tak sedar ketika kita bersahabat, kan? Ya. Walaupun peringkat awal kita tahu bahawa Ya. Muhyiddin ini telah berlaku curang pada kita. Ya, ya, ya. Kita mulakan mukadimah kerjasama dengan PPBM ini Ya. dengan memberikan sokongan kepada beliau sebagai Perdana Menteri. Walaupun kita tahu bahawa beliau mengkhianati kita pada sebelum pilihan raya yang lepas. Ya. Beliau bersekongkol dengan DAP. Macam-macam fitnah yang dilemparkan kepada pimpinan kita. Macam-macam. Ya, ya. Macam-macam. Tetapi kita mulakan mukadimah kita kerjasama dengan PPBM ini dengan memberikan sokongan kepada Muhyiddin yang merupakan pernah tanya kelas. Ya, ya, ya. Kita majoriti demi nak memastikan Islam dapat diselamatkan. Ya. Demi nak memastikan hak istimewa orang Melayu dapat diselamatkan. Ya, ya. Demi nak memastikan kedudukan Raja-Raja Melayu diselamatkan. Ya, ya. Kedudukan bahasa Melayu diselamatkan. Maka kita sanggup berkorban. Ya, ya. Hak kita sebagai parti yang merupakan parti terbesar di dalam Perikatan Nasional, kita tolak dan berikan kepada Muhyiddin Yassin. Ya. Timbalan Perdana Menteri pun kita tolak. Betul. Kita bagi kepada PPBM. Ya. Kalau nak cerita pasal kesetiaan. Ya. Tapi apa yang Ketua Penerangan PAS ni buat? Ketika mana UMNO, pemimpin-pemimpinnya, penyokong-penyokongnya diheret ke mahkamah. Pendakwaan terpilih yang sebelum ni dilakukan oleh kerajaan PH. Kenapa diteruskan? Ketika PAS menjadi menteri yang bertanggungjawab menjaga soal undang-undang. Ya. Taqiyuddin Hasan. Ya. Kenapa diteruskan pendakwaan terpilih? Kenapa diteruskan pendakwaan yang berniat jahat? Ya. Tetapi kes-kes yang melibatkan sekutu mereka, Ya. kes-kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang sebelah mereka, Ya. satu tak diteruskan. Kes Azmin Ali, Ya. tak ada tindakan. Tak ada tindakan. Tak ada langsung. Sampai sekarang tak ada. Datuk Video cerah. Datuk bawa Saya dah bawa video ni pergi ke Jakarta. Ya. Pakar forensik mengatakan sah, confirm memang Azmin Ali dan Haziq. Okey. Saya bawa pergi Birmingham, pergi ke United Kingdom. Pakai ke United Kingdom pun beritahu dari segi paras muka dia, Ya. keningnya, chin dia, dia punya dagu dia, dia punya muka dia semua sekali. Bila kita buat kajian forensik ke atas gambar yang kami bekalkan, gambar Azmin Ali dan dengan Haziq, mereka kata 100%, kecuali Haziq je ketika berlaku elephant fight elephant tu dia clean shave. Gambar yang kami bagi tu ada misai. Ada Itu misal. je beza. Itu je beza. Tapi jauh tu berjalan tip dia. Tapi apa tindakan yang diambil? Ya. Sampai sekarang tak ada. Dan jangan lupa, mereka-mereka macam Syahidan Kasim ada kes pencabulan dia. Betul tak? Kes macam Isyamuddin Tunusin ada kes yang melibatkan projek Mindef, projek tanah, projek helikopter. Dia punya pegawai khas dia sudah ditahan pihak SPRM. Tetapi kenapa tidak ada pendakwaan? Kerana dia menyebelahi Atuk ketika tu. Dia menyebelahi Muhyiddin. Ya.
Sama juga dengan orang Muslim. Jadi benda ni takkan pas sahabat kita, saudara Kamar Zaman ni. Saya tak fikirlah benda ni pendirian PAS secara keseluruhan. Ya. Hanya beberapa orang saja. Orang macam Taqiyuddin, orang macam At-Takiri, Ya, macam ya. Samsuri. Ya. Kan? Beberapa orang saja Ya. yang bila dapat kuasa ni lupa diri. Ya. Lupa Islamnya, lupa perjuangannya, lupa dakwahnya. Yang penting dia mengampu Perdana Menteri supaya mereka kekal menjadi menteri. Ya. Ini masalah. Ini masalah. Ya. Saya tak fikirlah orang macam Kamar Zaman. Dah lama dah kita pergi demonstrasi sama-sama dengan dia. Takkan dia tanya soalan bodoh macam ni, minta maaf lah. Bagi aku tak berapa cerdik soalan macam ni. Kenapa tak boleh terima? Kalau Ya. kita tanya dia balik macam tadi, Ya. Datuk Ijaz tanya, kenapa tak boleh terima Mak Sabuk? Kenapa tak boleh terima Khalid Samad? Ya. Kan? Islam. Dia pun Islam juga. Melayu juga. Kenapa tak boleh terima Azir Bari? DAP. Islam juga. Kenapa tak boleh terima Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim terlibat dengan aktiviti seks luar tabi'i. Azmin pun seks luar tabi'i. Maknanya apa? Apa pendirian PAS? Kita nak tanya. Ini ketua penerangan PAS patut boleh jawab. Betul. Apa bezanya Anwar Ibrahim dengan Azmin? Adakah kerana Anwar ni pemberi, Azmin penerima, maka boleh dihalalkan? Kadang-kadang dia orang ni macam kita ni bodoh. Betul. Sebab saya kata mereka ni Datuk, kadang-kadang mereka melihat seolah-olah rakyat ni bodoh. Jadi sebab mereka mau terus memperbodohkan rakyat dengan kepelbagaian polemik politik yang tak menentu. Jadi sebab itu saya merasakan sudah sampainya masanya rakyat perlu disedarkan. Pablo, kita perlu sedarkan rakyat bahawa bukan lagi masanya kita nak berretorik dan sebagainya. Yeah. Time is over. So yang kita nak sekarang ni, we have to move forward. Kita nak terus ke depan, membangunkan negara ini. Dan kena ingat, ini negara cinta damai. Negara ini kita menyantuni harmonis. Kita bukan nak pergaduhan, kita bukan nak perbalahan. Kita mau melihat sebuah negara yang selama ini hidup dalam keadaan sama-sama kita. Tak ada langsung curiga mencurigai. Masalah itu kita dah ada. Kita ada rukun negara. Patutnya santunilah begitu. Cuma orang-orang politik yang merosakkannya. Sila Pablo. Okey. Parti yang sepihak ni, parti yang baru sehari dua ni, menyatakan cakap tentang penyatuan Melayu. Tentang? Penyatuan Melayu. Ya. Timbalan Presiden UMNO Tok Mak Hassan mengatakan bahawa penyatuan Melayu ini telah diusahakan oleh UMNO sejak sebelum merdeka lagi. Tapi hari ini mereka ni baru hidup sehari dua dah bercakap pasal penyatuan Melayu. Lepas tu Tok Mak kata suluhlah muka tu cermin dulu nak cerita pasal program Melayu sedangkan UMNO dah kan. Tak, saya berkali-kali saya katakan daripada zaman Nabi Adam lagi kalau nak menyatunkan manusia, Nabi Adam ni nak cantumkan anak dia Habil dengan Qabil pun tak boleh. Kemudian kalau saudara lihat sendiri apa berlaku di Palestin, Arab sama Arab, apa berlaku di Bosnia antara warga Bosnia Herzegovina dengan Serbia. Begitu juga apa berlaku di England, apa berlaku di Amerika. Hari ini di Amerika lebih teruk. Teruk sekarang ni, dia orang berbalah sama dia orang, berbunuh-bunuh. Kita tidak berlaku di sini. Jadi soalnya jangan bermain soal retorik politik lah. Ya, soal nak menyantun apa semua. Macam saya kata tadi lah, kalau kau nak santunkan sangat orang Melayu semua pakat-pakat masuk UMNO. Sebab UMNO parti awal. Parti terbesar. So warga PAS masuk UMNO. Lah yang parti kecil ni masuk parti besar. Bukan parti besar kena telan dengan ulang lidi. Kalau dia kata dia tu bukan katakan apa. Kena nak bunuh UMNO. Ni kita ni sentiasa UMNO, tapi saya selalu bercakap mereka sentiasa menyalahkan UMNO kerana UMNO ni tak ada retaliate. UMNO ni tidak ambil tindakan menyerang mereka. Sentiasa bertolak ansur Dan berlapang dada. Lama-lama kita ditolak beransur-ansur. Akhirnya kita mengelunsur. Sikit yang kata suruh muka cermin. Tok Mak kata pada parti yang baru sehari dua nak hidup pasal cakap pasal Persatuan Melayu tu. Suruh muka kat cermin tu. Kalau cakap pasal Melayu. Sebab itu saya kata, saya setuju. Jadi sekarang ni bukannya suruh muka kat cermin, dia kena tengok kat cermin. Asalkan cermin tu cermin betul. Sebab cermin ada 3 jenis cermin. Cermin yang mengejek. Kalau you kurus, nampak besar. Kalau cermin yang besar, kalau you besar, you rasa diri you kurus. Jadi memanglah cermin itu perlu sebab mereka tahu diri, sebab kita tak tahu. Saya tak tahu muka saya macam mana.
Kalau saya tak tengok kamera, saya tak tengok apa yang ada, saya tak tahu diri saya. Waktu kita marah. So, waktu kita marah, jadi kita tak tahu macam mana muka saya, lawa ke tak lawa, handsome ke tak handsome. Datuk Lokman, saya nampak handsome, Dia orang cakap menawan. dekat sikit. Jadi jadi masa Siapa kata Datuk Amir tak handsome? dah tua dah. Jadi PBM nak merasakan, dia kena tengok cermin lah, kena fikirlah siapa yang memulakan perbalahan ini. Betul. Perbalahan antara sesama Melayu dalam politik dimulakan siapa? Dimulakan oleh pengasas PPBM, iaitu Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Dia bertanggungjawab. Dan sekarang ni nak santunkan pula. Kau dah luka kami, dah riuk kita kena kerja kan. Lepas tu nak suruh kami baik dengan orang. Nak sebab itu sekarang ni nak kata dengan PAS. Sebab kali-kali saya kata, tanya PAS bila dia nak baik dengan apa amanah. Itulah persoalan saya. Sila Dok, kalau ada. Betul Datuk. Saya rasa dah cukup Datuk. Ya. Okey, pilih Pablo, ada lagi? Okey Datuk. Ya. Soalan ni saya nak tuju pada apa ni? Datuk Lokman pula. Ya. So, scheme of thing Muhyiddin Yassin memberi pangkat dan kuasa yang digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya berjaya memecahkan Mufakat Nasional. Nak komen sikit Datuk? Memecahkan Mufakat Nasional. Ya. Dengan kuasa yang dia bagi pangkat, kuasa dan akhirnya Dia sebenarnya macam ni. Kita tak boleh nak menyalahkan mereka yang memberi saja. Macam gejala rasuah. Ramai orang komplain ahli politik terlibat dengan rasuah. Ramai orang komplain kaki tangan awam terlibat dengan rasuah. Tapi tak ada orang yang fikir bahawa sekiranya tidak ada yang memberi, tidak ada yang menerima. Betul. Kan? Yang ini orang lupa. Yang ini orang lupa. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, pendirian PAS pun, bukan soal jawatan ataupun wang ringgit saja. Mereka pun memikirkan sekiranya mereka bertanding sebagai pembangkang kali ini, mampukah mereka mendapat keadilan di dalam sistem yang dikuasai oleh Tun Dr. Mahathir dan kroninya. Seperti mana yang kita sebut tahu bahawa Mahathir ni boleh buat macam-macam. Macam dulu di Sabah projek IC dia, kan? Macam apa yang dilakukan dengan SPR, dengan gerrymandering dia, kan? Jadi PAS, salah satu benda yang mereka risau, mereka tidak mahu masuk pilihan raya dalam keadaan mereka ini sebagai pembangkang. Maknanya dalam erti kata lain, benda ni satu benda yang bagus. PAS tidak yakin bahawa sekiranya beliau tidak menyokong, mereka tidak menyokong Muhyiddin, maka Muhyiddin boleh memberikan keadilan dalam sistem pemilihan pilihan raya umum. Ini satu tamparan kepada Muhyiddin sebenarnya. Saya nak mencelah persoalan daripada Pablo tu yang dikatakan scheme of thing. Memanglah apabila diwujudkan Muafakat Nasional, ia merupakan mimpi ngeri kepada parti PBBM yang yang memerintah sekarang. Malahan dengan wujudnya Muafakat Nasional, mereka sudah melihat kehancuran. Muafakat Nasional is the last nail to the political coffin. Tu dia punya parti, okey? Dan kerana itu mesti dipecahkan. Kalau UMNO dan PAS ni dapat dipecahkan, maka mudah untuk mereka menawan. Itu pemikiran mereka, Saudara Pablo. Sebab itu dia melihat scheme of thing, bagi duit, bagi jawatan. Siapa yang mudah, yang terliur? Bukan saja PAS, UMNO punya orang pun terliur juga. Bila dapat jawatan apa semua tu tidak memikirkan. Selagi namanya manusia. Semua jadi ada nafsu. Itu dia menggunakan untuk memecahkan Muafakat Nasional. Dan sekarang ni memang hampir berjaya. Sebab kita lihat sekarang ni PAS pula boleh attack UMNO. UMNO pula mula merasa. Tetapi yakinlah itu hanya berlaku di peringkat pimpinan tertinggi. Dan ia tidak berlaku di peringkat akar umbi. Akar umbi kecewa. Akar umbi amat kecewa. Kerana waktu kita menandatangani piagam Muafakat Nasional pada 14 September. Datuk masih lagi Majlis Tinggi masa itu, Datuk, Waktu itu kena ingat, ia disambut dengan derayan air mata. Saudara, kita dapat lihat bagaimana Puteri Amira bersama dengan Puteri UMNO berpeluk-pelukan. Ini satu keikhlasan. Dan bukan hanya di dalam Dewan Merdeka. Ini juga di seluruh negara. Rakyat melahirkan kesyukuran bahawa 63 tahun lamanya UMNO dengan PAS ni bersengketa, akhirnya bercantum. Tapi kalau mereka bercantum, itu adalah merupakan mimpi ngeri kepada
Pakatan Harapan. Harapan. Kerana itulah muafakat ini perlu dipecahkan. Jadi cara nak pecahkan, scheme of thing. If I cannot fight with you, I will buy with you. So mengurangkan begini. Dan saya yakin, tapi semua itu Pablo tidak akan berjaya. Silakan Pablo, kalau ada soalan lain. Okey Dato', Ya. PAS 2-3 hari lepas berkata mereka masih lagi tak dijumpa untuk menghadiri PAU 2020. Baik. Dan akhirnya baru ni diorang dah terima dah. Dan diorang Mana boleh tak jemput? Dah lama ni. Tak. Dan mereka akan hadir untuk PAU kali ini Dato'. Ya. Apa bacaan politik Dato' kehadiran mereka ke persidangan Agung UMNO ni? Dia mula-mula bila kata tak hadir tu, itu hanyalah skema. Skema lah, dia kata tak hadir lah untuk memecahkan perpaduan antara UMNO dengan PAS. Tapi sebenarnya memanglah surat ni lambat lah nak puh apa semua. Memang waktu lebih kurang 2 minggu, seminggu. Tapi akhir ni setelah disahkan. Jadi dengan kehadiran pimpinan PAS, saya diberitakan bahawa Tuan Guru Haji Adi dan Timbalan Presiden akan hadir sama. Yang tidak ada masalah. PAS pun sebenarnya setakat hari ini, macam saya kata-kata lah, bahawa ahli-ahli PAS sendiri amat mengharapkan jangan ada perpecahan antara UMNO dengan PAS. Ya. Tetapi setengah-setengah pimpinan di atas tu merasakan untuk nak membodik supaya untuk melaksanakan scheme of thing ini. Selagi ini tak terlaksana, macam mana dia nak answer pada big boss dia? Dia kena jawab pada big boss dia. Ia mengeluarkan segala macam bentuk offer dari segi jawatan, dari segi, saya tak boleh nak tuduh macam Datuk Lokman, saya tak ada bukti. Ya, tapi sepengetahuan saya, buy and ugut. Ya, kalau tak dapat beli, dia ugut. Ya. Ugut beli dengan jawatan, ugut pun dengan jawatan. Ya. Jadi sebab itu keadaannya. Ya, Pablo. Datuk Lokman? Okey, cukup. Okey Dato'. Ya. Ada 800 soalan tu banyak. Hmm. Soalan. Kena ambil soalan-soalan baru. Ya. Jangan tanya soalan yang dah berulang kali. Okey Dato'. Ada soalan ni panas Dato'. Datuk daripada saudara K. Anwar. Ya. Ya. Beranikah Datuk Lokman bertanding di mana-mana kawasan Datuk? Yes. Nak tanya Datuk Lokman, berani ke bertanding, Dok? Bertanding ni tak ada masalah. Lepas pilihan raya ketika orang semua tak nak bertanding, walaupun Sungai Kandis tu kalah 2,800, Ya. saya letak leher saya bertanding. Ya. Tak ada masalah bertanding ni. Cuma alangkah baik kalau berdapat bertanding atas tiket BN. Kan? Ya. Itulah. Bukan masalah kita tak nak bertanding. Ya. Kalau boleh, biarlah kita bertanding atas tiket BN. Kerana itulah lambang kita selama hari ini. Ya. Kan? Dan itulah lambang yang diyakini oleh rakyat. Ya. Kalau kita terpaksa bertanding atas tiket lain, tak sedap. Betul. Ya. Kalau terpaksa bertanding atas tiket bebas pun, Ya. sama juga. Siapa yang kita nak tentang? Ya. Kalau akhirnya kita tentang orang UMNO pun, kan? Tak seronok. Tak seronok lah. Kecuali lah kalau orang UMNO tu kita pun tahu dia ni tali barut kepada musuh kita. Yeah. Tapi masih lagi jadi calon pilihan raya. Ya. Yang itu mungkin kita boleh pertimbangkan. Saya Pablo, yang itu saya ingat soalannya, saya nak cakap juga pada K apa tadi? K. Anwar. Saudara K. Anwar, yakinlah Datuk Lokman ni dia orang perjuangan. Beliau dilahirkan daripada kilang pemuda. Kilang pemuda UMNO, dia tak pernah takut. Letakkanlah di mana saja. Sekali kaki melangkah, tidak mungkin akan berundur. Berpantang ajal sebelum maut. Saya ingat itu pegangan Datuk Lokman. Saya boleh lihat berapa kali turun naik, masuk lokap dan sebagainya. Menang kalah ni Tak ada masalah hal. Orang kata tak ada hal lah soal nak bertanding. Jadi kalau kata berani tapi kah? kalau misalnya Muhyiddin bertanding, saya haraplah saya dapat diberi peluang untuk bertanding di Pagoh lah. Marah pula Datuk Mak Ismail. Datuk Mak Ismail dah buat kerja elok-elok. Saya yakin Datuk Mak Ismail sudah nampak. Saya ada berbual-bual dengan saudara Zabah apa semua di bahagian Pagoh. Mereka berkeyakinan memang kali ini tidak ada ruang untuk Tan Sri Muhyiddin menang di Pagoh, melainkan kalau UMNO bersama dengan PBM. Setelah diputuskan dari segi logik akal, dari segi dia punya database-nya, saya kata Tan Sri Muhyiddin boleh dapat maksimum 6,000 undi saja. UMNO kekal bertanding, PKR meletakkan calon dan Tan Sri Muhyiddin bertanding. PKR akan dapat sekitar dalam 13,000. UMNO kekal lah 16,000. Itu sebab saya begitu yakin Muhyiddin tidak akan bertanding pilihan raya akan datang.
Saudara Datuk Lokuman kata yakin tak bertanding. Saya kata dia akan enjak sampai tahun 2023. Yalah, betul lah. Maknanya, itulah dia akan buat. Ya. Dia akan cuba anjakkan pilihan raya ni. Seberapa lama yang mungkin, supaya dia boleh merintah seberapa lama yang mungkin. 3 tahun dapatlah pencen. Ya, Pablo. Datuk, kenapa sekarang majlis-majlis profesor ni, Datuk, dia banyak menyokong pada Perikatan Nasional? Okey, bukan catatan Malaysia Politik Cabdi Embun dia mengatakan menerusi Dr. Muslim laman web mampu dia kata UMNO hanya akan mampu 2 kursi saja di Kedah. Tak boleh Datuk komen sikit tak? Ini masalah kita dari dulu. Saya cakap. Dr. Muslim. Datuk Lokuman, zaman you dulu. Kita kena faham lah. Sekarang ni banyak profesor kangkung. Ya. Macam Dr. Muhammad Khalid Jiwa kan. Ya. Ingat lagi? Muhammad Khalid Muhammad Khalid, anak saudara kepada Tun Daim, yang pernah menjadi penasihat. Ini profesor kampung dulu, ke kangkung ni. Ke kangkung, ya. Dia ni dulu ketika kita duduk di Kementerian Kewangan ni macam-macam formula. Dia bagi dia buat perbandingan dengan menggunakan data-data yang menguntungkan dia saja. Kan? Tapi bila diberi peluang untuk menjadi penasihat ekonomi pada nanti, hancur. Betul, fail. Kan? Gagal nak melaksanakan tanggungjawab dia. Inilah dia kualiti profesor-profesor kangkung macam ni. Kan? Jadi jangan kerana orang tu ada jawatan profesor, orang tu ada doktor di depan, kita tiba-tiba merasa merendah diri atau menganggap seolah-olah apa saja keluar daripada mulut mereka ni semuanya betul. Tak semestinya. Ini saya nak beritahu. Saudara Pablo. Saya ada banyak pengalaman berhadapan dengan profesor-profesor yang saya boleh kategorikan sebagai profesor kangkung saja. Ya, Saudara Pablo. Dia profesor ni, Saudara Pablo. Dia banyak bidang. Ada profesor perubatan, ada profesor undang-undang. Ini politik. Kalau dia betul-betul profesor politik, mengatakan survey dan sebagainya, okey, macam doktor lah. Takkan doktor gigi boleh ubat orang sakit perut? Takkan orang sakit perut boleh ubat dengan doktor rambut? Doktor sendiri pun, yang bertaraf doktor pun, doktor gigi ada, doktor mata ada, doktor perut ada, doktor gynec ada, macam-macam. Begitu juga profesor. Tapi kerana mereka menggunakan latar belakang mereka sebagai profesor untuk tujuannya untuk mengabui dan meyakinkan masyarakat bahawa ini profesor yang cakap, ini profesor mana ni. Okay? Jadi saya haraplah rakyat harus berhati-hati bila dengar profesor cakap, tengok apa latar belakang dia. Dia mewakili universiti mana, bidang apa. Takkanlah doktor kaji bina bangunan nak bercakap soal politik. Untuklah negara ni. Pablo. Dalam bahasa yang mudah. Ya. Yang kena tipu rakyat. Pilihan raya yang ke-14 yang lepas. Yang dok percaya kata kita punya ekonomi ni menuju ke arah kebangkrapan. Ya. Kan? Profesor juga. Doktor juga. Lawyers. Betul jadi. Engineers. Forensik. Semua pakar-pakar ni. Tapi tiba-tiba dibodohkan Dek Mahathir. Betul tak? Padahal kalau betul lah mereka ni genuine professor. Sebagai ilmuwan, kita bila nak bercakap kita kena based on fact. Bila kita menerima sesuatu berita, khususnya daripada orang munafik macam Mahathir ni, kita kajilah. Takkan kau sebagai profesor tak reti macam mana nak check dengan laman web Bank Negara Malaysia. Nak tengok berapa kita punya kadar pertumbuhan ekonomi kita. Berapa sebenarnya kadar hutang kita. Takkan benda basic macam ni mereka tak boleh nak pergi check. Tak boleh check, tak percaya angka-angka yang dihidangkan oleh Bank Negara, boleh check dengan Bank Dunia. Everything di hujung jari. Sekarang dunia tanpa sepadan. So hati-hatilah dengan profesor-profesor kangkung ni. Kita dah terlalu banyak. Saya kan terkejut. Kat Kedah 2 kursi je UMNO boleh menang. Itu yang saya gelak tu Dr. Muslim punya tu. Itu memang betul-betul. Saya tak tahulah mana survey dia dapat. Kursi mana? Dia contohnya dalam Langkawi, confirm kali ni UMNO boleh ambil balik. Kubang Pasu, definitely kawasan kubu UMNO. Begitu juga kalau Kedah. Begitu juga di kawasan even to be very frank with you. Saya punya cadangan simple saja. Kalau mereka ni yakin sangat mereka boleh menang besar,
berhentilah merayu orang UMNO ni. Ya. Takkanlah kita bodoh tak boleh faham. Kenapa bersatu merayu-rayu minta UMNO supaya meneruskan kerjasama dengan mereka. Ya. Lepas tu mereka pun mengharapkan kalau terpaksa mereka korbankan 13 kursi yang bertindih itu, dia sanggup nak bagi 13 kursi itu pada UMNO. Pula dah. Dengan syarat UMNO maintain kerjasama dengan mereka. Kan? Ya. Nak buat apa? Nanti bila UMNO maintain kerjasama dengan mereka, semburit mereka kita kena pertahankan. Segala kata-kata mereka rogol semua. amah. Jangan lupa tau, hari ini yang merogol amah bukan lagi DAP. Ya. Yang merogol amah ni ialah PPBM. Kita kena pertahankan. letih tu. Yang balon bini orang pun kita kena pertahankan. Ya. Letih tu macam ni tu. Jadi kena faham. Kesan dia begitu besar. Ya. Apatah lagi dengan kesan rakyat disengsarakan dengan masalah-masalah ekonomi. Okey. Dengan moratorium dia tak nak bagi secara automatik, dengan EPF. KWSP, masih ada yang terima, masih ada yang tak terima. Ini ada yang mohon kategori kedua ni, ada yang senyap terus, tak ada apa-apa berita. Kemudian yang Bantuan prihatin. yang terkesan bukan hanya orang muda, orang yang dah berusia lebih 55 tahun yang hari ini menabung dalam akaun warga mas. Ya. Mereka pun perlu bantuan juga. Ya. Mereka pun nak pakai duit mereka. Kenapa mereka dinafikan? Benda ni semua kita kena jawab. Ya. Kalau kita meneruskan kerjasama dengan kerajaan bodoh ni. Minta maaf cakap. Bagi saya simple. This is the most stupid government in the world. Bukan Malaysia tau. In the world. Sabar tu. Dan 8 Perdana Menteri, hanya seorang Perdana Menteri bongok ni je Sabar tu. yang menentukan rakyat mana yang boleh cari makan, rakyat mana kena duduk rumah, Ya. makan basi. Ya. Mana pernah ada Perdana Menteri kita tak benarkan rakyat keluar rumah. Ya. Ni je seko. Tak, saya sebab itu saya katakan, bagi saya semua bertanggungjawab, termasuklah the whole entire cabinet. Sebab kabinet ini membuat keputusan ramai. Okey, jadi termasuklah ahli-ahli kabinet datang daripada UMNO. So mereka juga bertanggungjawab membuat kesilapan yang tidak menangani masalah rakyat. Rakyat tertekan, carilah jalan. Saya tidaklah nak melontarkan. Kadang-kadang kita pun kena faham. Ya. Walaupun kita parti terbesar dalam Perikatan Nasional, tetapi pasal jawatan Perdana Menteri itu dipegang oleh Bersatu. Ya. Apa saja akhirnya keputusan ditentukan oleh Perdana Menteri. Ya. Bila kita tahu kita ada Perdana Menteri yang dulu boleh tahan 4 jam kerja satu hari, sekarang dah tinggal 3 jam. Jadi kita ada Perdana Menteri kedua yang dipanggil Menteri Kanan Satu. Perdana Menteri kedua kita ialah Perdana Menteri kita, tokoh semburit negara. Azmin Ali. Jadi segala apa yang diputuskan oleh Muhyiddin, kalau tidak favor pada rakyat, rakyat marah, rakyat akan marah sama UMNO. Ya, betul. Sedangkan UMNO tak boleh buat apa-apa. Ini bahayanya. UMNO boleh bersuara. Tetapi akhirnya disebabkan menteri-menteri pun banyak di bawah telunjuk Perdana Menteri, kalau kau tak ikut Perdana Menteri, sudah pasti kita akan hilang jawatan menteri itu. Dan kita pun kena tahu bahawa walaupun UMNO ada berapa orang menteri? 8 orang menteri. 9 orang menteri. Yang betul-betul dilantik oleh parti, yang dinamakan oleh parti. Nombor 1, Anwar Musa. Nombor 2, Samsul Anwar Nasrallah. Nombor 3, Nombor 3, Noraini. 3. Yang lain siapa? Maknanya dalam mesyuarat kabinet itu, walaupun Muhyiddin ini dia punya menteri ada 8 orang, kan? Tetapi dia ada tambahan lagi daripada UMNO yang dia sendiri lantik. Bukan Presiden UMNO yang lantik. Betul. Jadi bukan parti, keputusan, apapun keputusan yang UMNO nak halang, tak boleh nak halang. So banyak kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh kerajaan ini, UMNO tak boleh buat apa. Itu sebabnya dalam keadaan begini, saya minta hari Ahad ni
kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat. Ya. Berhentikan kebodohan ini. Ya. Hentikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Keluar daripada Perikatan Nasional. Ya. Selesai. Selagi kita bersama dengan mereka, Ya. apa silap yang mereka buat, kita kena bertanggungjawab sama. Betul, betul. Ini dipanggil collective responsibility. Ya. Okey Pablo, ada apa soalan lagi? Okey Tok. Tadi nak cakap pasal Profesor Kangkung ni lah. Balik sikit pada tu lah. Supaya kalau boleh Datuk sekolahkan lagi lah kan. Mereka-mereka ni kan. Saya Hari tak ni mampu untuk Indonesia- sekolahkan dia orang. Hari Ya. ni Indonesia terus jauh meninggalkan Malaysia. Ya. Projek kereta api berkelanjutan tinggi Jakarta-Bandung telah Ya. mencapai 64% proses pembinaan. Siap tahun depan. Daripada 4 ke 5 jam jadi 45 minit. Ya. Okey, 60% dah siap, dijangka dibuka tahun depan dan akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Betul. Kita ni dah jauh ketinggalan dari Indonesia dah. Betul. Agak-agak kan, Datuk Sri Najib, sebenarnya siapa yang menyebabkan Indonesia ni maju? Ya. Datuk Banyak tanya. rahsia yang korang tak tahu ni. Aku nak beritahu. Sebenarnya yang menyebabkan Indonesia ni maju ialah Muhyiddin Yassin. Ni ramai orang tak tahu rahsia ni. Shh, jangan beritahu ramai orang. Ni kalangan kita ni. Ya. Dia pergi ke Indonesia. Dia pergi ke Indonesia. Ya. Lepas dia pergi ke Indonesia, dia pergi ke UAE. Dia pergi ke jumpa dengan Pak Arab. Pak nak bawa duit pergi ke Indonesia. Air sekali. Ada kena boleh. sedangkan Datuk Sri Najib dah meletakkan asas ekonomi kukuh. Ketika dulu Nampak tak? Malaysia Ya, ya, ya. CRL. Dan selepas dia pergi ke Indonesia ni, lagi banyak syarikat yang meninggalkan Malaysia pergi ke Indonesia. Sebenarnya siapa yang bawa pelabur pergi ke Indonesia? Cuba kau fikir. Aduh, Datuk Lokuman kadang-kadang dia sebenarnya Datuk Lokuman ni seorang yang jovial tau. Dia suka ketawa, tu melawak. Bagi saya Yang besar pada Malaysia tu sekarang ini. soal tentang Dia tak peduli pasal kerugian Tak ni. ada dah, tak ada Dia dah. fikir pasal macam mana nak anjakkan kerajaan ni tambah lagi 2 tahun. how to survive, how to survive How itu to saja. survive as Prime Minister. Yes. What happened to the country? What happened to our economy? He couldn't be bothered. Ya. Lagi? Ada apa lagi? Tak ada apa lagi? Datuk, Ya. Tan Sri Anwar Musa hari ni kata Hmm. yang akan bermula besok adalah medan terbaik untuk Presiden UMNO. Datuk Seri Azhari menjelaskan mengenai desas-desus kerjasama UMNO dan PKR. UMNO dengan PKR? Itulah apa yang sebenarnya Tan Sri Muhyiddin nak katakan ni, saya tak faham. Sedangkan Datuk Seri Zahid sudah menafikan benda ni. Tak, soalnya banyak orang terlupa bahawa isu kerjasama dengan DAP dilontarkan oleh Anwar sewaktu dia jadi Susah Agung UMNO dulu. Dia mula-mula mengatakan kerjasama dengan DAP. Kemudian mereka rekayasa bahawa kononnya kita nak kerja sana kerja. Ini nak mengalihkan pandangan. Bagi saya tak adalah benda tu. Memang tak apa Datuk Zahid, saya yakin dia akan membuat kenyataan, memberi penjelasan kepada ahli tentang kedudukan kita. Dan kita tak ada. Tidak ada pun satu bentuk kerjasama ke apa. Kalau pun nak berlaku pun selepas pilihan raya. Untuk sebelum pilihan raya saya tidak nampak. Tak mungkin boleh berlaku. Buat kerjasama kalau sebelum pilihan raya, duk bergaduh membubuh kursi. Mana logikanya? Sebab kita akan bertanding di Kuala Kedah. Kita akan bertanding di Alor-Star. Kita akan bertanding di kawasan-kawasan di mana PKR bertanding. Ya. Jadi saya tak nampak. Jadi kita, bagi saya lah, tak ada kerjasama pun. Ni cuma Tan Sri Anwar Musa, dia terus menerus merekayasa. Contoh bila dia kata rakyat akan umbi ada orchestrate yang meminta supaya bahagian-bahagian menarik sokongan semua. Lain-lain kali Kelantan sendiri daripada 13 bahagian, 12 bahagian menetapkan tak nak kerjasama dengan PBN. Nak letak muka ke mana? Where are you going to put your face? Di mana? Mereka kata keputusan ketera itu hanya keputusan terpencit. Bayangkanlah. Itu keadaannya. Lagi apa bro? Sebenarnya dia orang ni puak-puak Muhyiddin ni, baruah-baruah Muhyiddin ni. Aduh, pelan-pelan. Ya. Memang baruah lah. Minta maaf cakap lah. UMNO ya. Pengkhianat ni tetap lah. Tak mampu saya nasihat Datuk Lokuman. Saya nak beritahu satu je. Ya. Dia orang ni tak ada modal tau nak menentang UMNO. Betul. Itu betul. Dia tak ada modal. Tak betul. Macam mana nak kenakan puak-puak UMNO yang tak nak kerjasama dengan bersatu supaya mereka ni boleh kekal jadi menteri? Betul.
So, tagline dia orang, dia kata, mereka ni tolak bersatu kerana nak bersama dengan PKR. Anwar. Tak ke bodoh ni? Kita kerjasama dengan bersatu, kita dah nampak macam mana Gelagatnya. gelagat Muhyiddin ni menggunakan kedudukan tu untuk menganiaya kita, membuli kita, menekan kita dan membunuh kita perlahan-perlahan. Betul? Kalau kita kerjasama dengan Anwar, Anwar jadi Perdana Menteri. Lagi teruk menekan. Kena ingat, kurang-kurang Anwar ni, dia ada masalah belakang je. Tapi dari segi buat kerja belum tentu. Ya. Belum tentu dia tak boleh buat kerja. Kena ingat ni. Kalau dia buat kerja, Dia pernah jadi Menteri Kewangan. Dan masa dia jadi Menteri Kewangan, not that bad. betul? Berbanding dengan bodoh yang hari ni jadi Perdana Menteri. Ini bahaya sebenarnya. Ya. So kalau tanya saya secara peribadi, kita kena pastikan bahawa UMNO bergerak solo Betul. dalam pilihan raya akan datang, tanpa kerjasama baik dengan Anwar, baik dengan Muhyiddin, baik dengan DAP, dengan siapa pun tak ada. We go solo. We go solo under BN. Lepas pilihan raya, sekiranya kita tak cukup kerusi, Nak bentuk kerajaan. kita panggil kawan yang rapat dengan kita dulu. Ya. Contohnya GPS. Sarawak. Kan? Kalau ketika tu PAS nak bersama dengan kita, kita panggil PAS bersama dengan kita. Kita bentuk kerajaan. Cukup. InsyaAllah cukup. Ya. Tetapi sekiranya kalau kita nak buat national reconciliation, Ya. kalau kita nak sebuah kerajaan yang kuat, kita nak pastikan bahawa perbalahan sesama kita ni semua dihentikan. Ya. Kita panggil semua duduk bersama. Ya. UMNO Perdana Menteri. Hmm. Yang itu boleh dipertimbangkan. Ya. Boleh dipertimbangkan. Tapi dengan syarat Dengan UMNO syarat dominan. UMNO dominan. Ya. Dengan syarat mereka ini tidak boleh menentukan kita boleh perintah ataupun tidak. Betul. Faham? Maksud dia UMNO, GPS, kan? Ya. Kalaupun campur dengan PAS, tiga parti ni Ya. mesti boleh memerintah tanpa orang lain. Betul. Kalau UMNO dengan GPS dah cukup untuk memerintah tanpa orang lain, Ya. lagi cantik. Ya. Barulah bila kita panggil orang lain untuk duduk bersama dengan kita, berkongsi kuasa, mereka tak boleh diktate kita. Ya. Sebab kalau mereka boleh diktate kita, besok lusa kita bergaduh dengan PKR tarik kursi, Itu kerajaan duduk tumbang. pula. Betul. Maka ketidakstabilan yang hari ini berlaku Masih berterusan nanti. akan berterusan. Ya. Jadi itu sebab saya nak beritahu dengan rakyat-rakyat. Tolonglah kali ni jangan guna emosi lagi. Betul. Gunakan akal. Mereka dah ada pengalaman, mereka tahu macam mana BN perintah, macam mana Pakatan Harapan perintah, macam mana Perikatan Nasional perintah. Maka pastikan berikan kekuatan yang secukupnya untuk BN memerintah negara ini dengan lebih daripada simple majority. Ya. Kalau BN saja ada lebih daripada simple majority, Ya. contohnya kita ada 120 kursi. Ya. Kita boleh invite orang lain bersama dengan kita. Macam Untuk dulu-dulu. buat coalition government. Ya. Dan orang tak boleh suka-suka diktate kita. Ya. Orang tak boleh suka-suka ugut kita. Betul. Bukan macam Muhyiddin Mahathir, dia ada 13 kursi, DAP ada 42 kursi, Ya. DAP sokong dia, Anwar tak dapat jadi Perdana Menteri, lepas tu dia pegang telur Mahathir. Ya. Kan? Ya. Semua kehendak DAP, Mahathir kena ikut. Kita tak nak macam ni. Ya. Okey, Make sure kita boleh kontrol dia orang, Ya. bukan dia orang kontrol kita. Okey Datuk, soalan terakhir. Apa Ya. harapan Datuk untuk POP yang akan bermula esok Datuk? Saya mengharapkan akan ada sesuatu usul yang baik untuk bangsa saya. Itu bangsa Melayu, kerana UMNO itu adalah parti yang memayungi seluruh rakyat bangsa Melayu. Dan saya mengharapkan ada usul-usul yang menyelesaikan persoalan. Sebab rakyat di peringkat bawah ni dah tak tahan dah. Kalau dapatan saya tiap-tiap malam saya buat live ini, mereka tidak henti-henti minta supaya UMNO menarik sokongan. Ya. Tak berhenti-henti. Saban malam mereka dah tak larat dah. Sebab rakyat Semua orang tertekan kat sangat. bawah ni semua faham. Yang tak faham yang atas Yang ni. atas dia tak faham. Bila nak faham? Jadi bilakah mereka faham? Jadi saya mengharapkan bila dengan adanya suara-suara
dalam perhimpunan kali ini, maka mereka mendengar dan hayatilah apa saja suara hati rakyat di peringkat akar umbi. Itu saja saya cakap. Okey Datuk, macam mana Datuk punya harapan Datuk? Harapan saya supaya selepas saja Perhimpunan Agung UMNO ini, maka Datuk Seri Zahid akan memastikan satu timeline Ya. ataupun tempoh diberikan kepada semua MP UMNO Ya. untuk menarik diri daripada kerajaan. Ya. Full stop. Ini harapan saya maksimum. Dan Cukup. Dan? Tarik diri hmm, dan kemudian kita menghadap tuanku. Kita harap supaya tuanku kalau bolehlah. Saya pun tahu memang tak boleh. ya. Kalau boleh kita nak pilihan raya. Ya. Tetapi kita pun faham bahawa baginda cukup bimbang takut Rakyat. raya ni Ya. akan menyebabkan COVID Ya, ya, ya. tersebar balik. Betul, betul. Jadi kita minta tuanku mungkin boleh memikirkan Ya. bagaimana sebuah kerajaan interim Ya. dapat dibentuk Betul. dalam keadaan UMNO menjadi Perdana Menteri. Kan? Ya. Saya yakin kalau UMNO jadi Perdana Menteri, Banyak yang majoriti ini yang memerintah, maka insya-Allah banyak masalah Boleh selesai. Masalah ekonomi pun Ya. boleh dipulihkan. Dan Datuk Lokman boleh masuk balik Keyakinan UMNO. pelabur pun insya-Allah. Ya. Saya tak kisahlah. Ya. Ada rezeki ada, tak ada rezeki pun tak apa. Ah, Perjuangan kesian. kita tetap diteruskan. Ya. Kalau tak ada parti, kita berjuang dalam NGO. Ya. Senang. Ya, 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 ya. Okey Datuk, terima kasih. Ya, Datuk sama. sudi datang di majlis ni Datuk Terima kasih. Okey. Ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Datuk Lokman jemput saya sedap makan Sama-sama. sate dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Besok kita jumpa insya-Allah. Mungkin petang besok saya akan memberi ulasan serba sedikit apa yang dibincangkan di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Selamat malam teman-teman semua. Simpankan hati, kukuhkan iman kita, kukuhkan hati kita, kejapkan diri kita bahawa bagi kita tiada lain dan tak bukan hanyalah UMNO. UMNO tetap UMNO. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.